Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to Horsepower TV channel. Hari ini kita ada satu kereta daripada Volkswagen nak tunjukkan pada korang. Kita nak share berkenaan dengan kereta ni, sama ada kereta ni apakah baiknya kereta ni, apakah tak baiknya kereta ni. Jadi ni dia, tanpa membuang masa lagi, saya persembahkan kepada korang semua Volkswagen Passat 1.8 tahun 2014. Korang nak tahu apa kelebihan kereta ni, apa kekurangan kereta ni, apa spek kereta ni? Teruskan menonton video ini. Okey, seperti yang saya cakap di awal video tadi, ini merupakan jentera daripada Volkswagen model Passat tahun 2014. Dia punya cc dia 1.8 cc. 1.8 liter dia punya kuasa enjin dia, lebih kurang 160 horsepower. Lepas tu dia punya gear 7 kelajuan, and then dia punya engine inline 4. Dan ini merupakan satu kereta yang saya boleh panggil mid-size, tak besar tak kecil, sedang-sedang je. Harga kereta ni kalau korang beli baru dulu tahun 2014 lebih kurang 170,000 ya, untuk brand new. Recon saya tak sure ada ke tak ada, saya rasa recon macam tak ada untuk Volkswagen Passat ni. Kereta ni kalau tanya secara kasarnya, secara pendapat peribadinya, saya memang gemar dengan kereta ni sebab ni Volkswagen, saya suka Volkswagen. Apa lagi yang bestnya berkenaan dengan Volkswagen Passat ni? Cuma Volkswagen Passat ni dia punya segmen market lebih kepada untuk golongan orang yang umur 30 ke atas, 40 ke atas macam tu ya. Dia tak adalah sporty sangat bentuk dia kalau kita standard tengok macam ni. Kalau nak yang sporty bukan yang inilah. Ini lebih kepada untuk golongan eksekutif. Jadi mari kita tengok bahagian dalaman dia. So kalau ini merupakan kereta 4 pintu ya, ini bahagian dalaman dia, so korang semua boleh tengok. Dia punya dalaman dia punya seat semua leather, and then seperti biasa ada aircon. Kereta Conti ya. Normally kereta Conti memang dia akan letakkan aircon untuk penumpang bahagian belakang, dan dia punya material semuanya soft touch, adalah plastik sikit-sikit ya, tapi mostly soft touch. Dan kalau untuk dia punya kelegaan ruang tu pula, so macam ni lah. So agak selesa, kat bawah, kat kaki pun okey, kat atas pun okey. Dan boleh duduk 3 orang kat sini. 3 orang ni tengah. Okey. Dan kita tengok pula bahagian hadapan. Ni kunci dia sebelum dia. Kunci dia macam ni je. Saya tunjukkan kat orang macam mana cara nak start kereta ni. Sangat dia macam Audi juga sikit-sikit. So mari kita tengok. So ni bahagian dalaman dia. Seperti biasa, normal Volkswagen punya dashboard macam ni lah. Ni steering dia, multifunction steering, dibalut dengan leather. Dan bila korang nak start, korang ambil kunci ni, korang just slot in kat sini, cucuk sikit, tekan brake and tekan. Macam tu je. Very simple. Dan kereta ni ada auto cruise, ada apa lagi? Okey, kelajuan dia lebih kurang 230 km sejam. Itu adalah maksimum kelajuan dia. Dia punya seat fully motorized. Ada memori lagi kat sini, memory seat. Fully motorized. Sebelah penumpang pun fully motorized juga. Dan dia bukan bucket seat, dia just normal seat dekat sini. Kalau duduk tu selesa lah, selesa. And then ni bahagian tu meter dia. Meter dia semi digital. Dia masih menggunakan analog lagi. So ni dia punya controller untuk lampu. Dan ni bahagian tengah dia. Kalau kamera boleh masuk, sila masuk kamera. Okey, ni bahagian tengah dia. So dekat situ, ini dia punya brake, electric brake system. And then ni ada auto hold untuk brake. Dan ini dia punya gear knob. Ada pedal shift juga kereta ni. Lepas tu controller untuk dia punya aircon, radio,
dan sebagainya, semua diletakkan dekat situ, mudah untuk dicapai. Ni dashboard dia, simple je. Simple je, tak ada nak complicated sangat. Simple tetapi nampak mewah. Baik, untuk segmen video kita pada kali ini ditaja seperti biasa oleh Instagram jualbelikereta.co. Ini merupakan salah satu kereta yang diorang ada. Kalau korang nak tengok kereta apa yang diorang ada, boleh pergi dekat Instagram diorang, jualbelikereta.co. Itu dia punya Instagram. Dan korang boleh pilih kereta apa yang korang nak dekat dalam tu. Ada macam-macam kereta dekat dalam tu. Berkenaan dengan harga, korang just tanya je diorang direct. Dan jangan lupa untuk mention channel Horsepower TV untuk dapatkan diskaun yang lebih menarik. Dan ini kebanyakan kereta-kereta diorang tak make up siap-siap. Contoh macam ni, dan ditukarkan sporim, dan dia bagi looks yang lebih agresif untuk kereta ni. Dan kereta-kereta diorang semuanya saya boleh katakan mint condition. Tengok, bumbung pun dah dicatkan warna hitam. Ya, dia wrap kat sini. Dia wrapkan warna hitam. Dia bagi looks yang agresif dekat sini. Jadi kalau korang ada bercita-cita nak beli kereta, pergilah dekat Instagram tersebut. Dan kalau nak beli, jangan lupa mention nama ataupun channel Horsepower TV. Untuk bahagian bonnet pula, ni dia bonnet dia, agak luas kat sini. Dan dia punya seat boleh kita baringkan. Kalau kita nak luas lagi, kita baringkan. Belum baring pun dah luas nampak? Kalau baring ni lagi luas. Kalau korang nak baringkan seat dia, mudah je. Tarik je button ni, tombol ni, and then seat dia akan baring lah, ya. Jadi kereta ni seperti yang saya sebutkan tadi, ini merupakan kereta mid size untuk golongan, saya rasa golongan eksekutif. Ya, dan saya sangat menyukai kereta ni. Daripada segi bentuknya, okey lah, padan lah dengan saya. Daripada segi fuel consumption nya pun agak jimat. Kereta ni cuma memerlukan 7 liter untuk perjalanan sejauh 100 km untuk kereta ni. Dekat situ saya rasa agak jimat. Nanti kita akan bersama dengan Khairul pula. So kali ni saya nak suruh Khairul test drive kereta ni dan kita tengok dia suka ke tak suka kereta ni. Okay, so itu dia idea yang dah pun dikongsikan oleh Abang Syam. So kereta ni ada certain kelebihan dan ada, of course, setiap kereta semua ada kelemahan. So kita nak cari dia punya weakness point dia kat mana. Dari segi looks, kalau korang macam-macam cakap, dia bukannya version sporty ke apa benda ke, nampak memang biasa lah. Saya Volkswagen totally out. Saya tak kaji dan memang saya tak faham pun Volkswagen ni sebab saya tak minat. So hari ni Abang Syam bawa Volkswagen dengan saya, Passat saya pernah dengar lah. Tapi saya tak berapa faham sangat sistem Volkswagen ni macam mana. Tapi tak apa, kita luahkan apa first impression saya. First impression saya memang okay, lepas tu yang kedua, kita boleh tengok dekat belah dalam. Macam belah dalam tadi Abang Syam kata tak apa, kita masuk belah dalam bang. So kita tengok belah dalam. Okay, so ni belah dalam dia. Yang Abang Syam kata okay, semua okay. Dia very minimalis je. Dia, ada classic watch lah kat sini bang. Dia ada classic watch kat sini. Honestly review, saya cakap it's best. Sebab apa best? Tadi tak minat, lepas tu best pula. Kan, saya tak minat Volkswagen. Tapi untuk position duduk, saya suka sebab dia punya view, dashboard ni tak tinggi. Dashboard orang panggil benda ni tak tinggi dan dia tak terlampau rendah. So untuk pandangan mata saya memang ngam-ngam soi. Untuk ketinggian 175 cm macam saya ni, okey lah, not bad lah. Lepas tu korang pun boleh selip. Okay, dah tahu agak-agak ni depan, belakang apa semua. Memang senang lah, tak ada nak terkial-kial duduk cari-cari kat tepi ni kan. Lepas tu material dia okey, tapi tak se-okey BMW atau Mercedes lah. Dia walaupun dia still soft touch, tapi dia soft touch yang keras lah. Dia bukan kualiti yang grade A punya. Benda-benda macam ni penting untuk beli kereta yang mahal. So korang kena pentingkan apa yang korang dapat. Apa yang korang habiskan duit kat mana, kat situlah korang kena pentingkan. Jangan jadi macam kereta Mustang. Okay, so kita masuk D. Sekarang ni saya nak test drive. Dia tak ada handbrake yang tarik, jenis tarik-tarik tu. Ni jenis tekan electronic handbrake. Tekan kat sini tadi.
So kalau nak tarik balik handbrake dia jadi macam ni. So sekarang ni kita nak jalan. So kita tekan, kita masuk D. Bawah ni S Sport ataupun semi pedal shift. So sekarang ni kita try test. Dari segi power, pick up okey. Tune. Okey, ni seat belt lah. Okey, kita cuba try test jap. Braking ni pun okey, lekat. Tapi rasalah kereta ni ringan. Kereta ni tak rasa apa solid macam kereta-kereta BMW, Mercedes ataupun dia lebih kurang macam Audi lah. Dia apa different class. Dia still lah konti kalau orang bawa. Kalau orang tanya, oh sorry ni belah kiri. Okey, signal dia. So kalau orang tanya kau bawa apa, aku bawa Volkswagen ya. Kereta Europe, kereta luar negara. Bukan kereta apa nama Jepun, kereta Asia. Itulah kelebihan dia. Tapi dari segi feeling, rasa kemewahan bawa kereta ni sebenarnya tak ada. Sebenarnya kalau korang nak rasa lebih feel lagi mewah, lagi selesa, yang okey sebenarnya adalah kereta Mercedes. Yang tu baru okey lah. Baru rasa BMW pun boleh terima lagi lah. Sebab saya kalau nak beli kereta, biar yang berbaloi sikit keluar duit. Yang keluar duit biar rasa kereta tu mahal, biar rasa kereta tu empuk, sempurna, ada nama, dah lalang kan nak keluar duit. Lainlah kalau Passat ni harga RM30,000. Dan harga jauh beza dengan Mercedes, dengan BMW. Dan ambil lah Passat ni harga Passat ni pun lebih kurang je macam Mercedes. Saya cakap lebih kurang tak sama. Lebih kurang macam Mercedes dengan BMW, walaupun diorang tu lagi mahal sikit. So go for better class lah. Kalau saya takkan ambil lah kereta Volkswagen ni. Itu dalam salah satu sebab kenapa saya tak pilih Volkswagen. Any kind of Volkswagen lah, tak kisahlah Golf ke, Polo ke, saya takkan belikan diri saya Volkswagen. Sebab saya tak minat Volkswagen. Yang lain-lain terpulang. Kalau korang rasa minat. Tapi macam saya cakap tadi, dari segi sudut view apa semua, superb, best. Ada lagi satu ni kembar ni kat tepi ni, nampak? Yang ni Jetta Rul. Oh ni Jetta. Lebih kurang je bang. Baik macam tu baik ambil Mercedes lah bang. Semuanya sama. Okay, so itu pendapat peribadi. Pendapat peribadi saya memang out. Saya tak minat. Tak ada nothing special about Volkswagen. Kecuali mana-mana yang kaji pasal Volkswagen, yang tahu pasal history dia tu, itu je lah special dia. Tapi kalau dari segi sudut pandangan mata kasar, cara drive, feeling drive, saya tak rasa kereta ni sesuai untuk saya lah. Mungkin sesuai untuk korang, yang korang rasa mungkin Volkswagen okey aku tahulah pasal Volkswagen, Kero tak tahu pasal okey, tak apa, fine. Tapi untuk saya tak suka. Still lah Volkswagen je, bukan BMW, bukan Mercedes. So itu pendapat pribadi saya. Apa pun okey lah, dia special sikit lah, dia bagi classic watch. Kesimpulan dia dekat sini, memang kalau saya personally, memang saya tak suka Volkswagen sebab dia Volkswagen. Sebab dia bukan Mercedes, sebab dia bukan BMW. So Bawa tadi sedap tu? Sedap kalau dekat jalan kawasan perumahan. Dia comparekan dia dengan Suzuki Swift, dia sedap lagi lah. Tapi kalau nak kata dia kereta konti, tak rasa solid abang bawa. Dia tak berat, dia rasa kosong. Rasa kosong rasa kosong. So untuk orang yang tak kisah, okey tak apalah. Janji dia peminat Volkswagen, rasa kosong ke, rasa tin Milo ke, rasa tin Coca-Cola ke, kalau korang rasa korang nak bawa, korang bawa je lah, korang beli. Itu duit masing-masing lah. Saya tak nak petikaikan benda tu. Tapi untuk saya memang tak suka kereta ni. Sebab saya dah jelaskan banyak reason tadi kat situ. Dan kereta ni kalau korang beli, korang akan rasa menyesal sebab tak rasa kemahalan kereta tu. Keluar duit mahal, dapat kereta macam ni ke yang aku keluarkan duit tadi tu. Dia akan jadi macam tu. Sebab saya pernah bawa BMW, saya pernah bawa Mercedes dengan BMW. Saya asyik mention dalam video ni sebab itulah konti sebenar. Itulah kereta konti sebenar. Saya tak cakap kereta ni buatan Jepun. Kereta ni pun kereta konti, tapi tak rasa konti sebenar. So feeling saya bukan kat Volkswagen lah. Apa-apa jenis Volkswagen pun macam saya cakap kat awal video saya tadi, saya memang tak minat Volkswagen. Dan memang saya tak kaji apa-apa pun pasal Volkswagen. Saya memang zero knowledge pasal Volkswagen. Walaupun saya tak ada miliki BMW sendiri, Mercedes sendiri, tapi saya masih berminat dengan mereka. Macam kereta ni, sorry lah Volkswagen,
Geng-geng Volkswagen ke jangan ambil hati. Memang ini personal pendapat peribadi saya. Tak best. Okey, lupa nak tunjuk dekat korang tadi enjin dia. So ni dia enjin dia. Dan dia punya hydraulic ni ada masalah. Rosak. Terpaksa lah saya pakai tangan saya dekat sini. Volkswagen bang. Volkswagen. Alah, ini murah je. Murah je. Volkswagen ni bang. Apa ni? Ini enjin dia. Enjin 1.8 liter. Lansa tak kecil-kecil ya. 1.8. Dan kereta ni power lah. Okey, 230 km sejam dia boleh pergi. Dan kita juga dah dengar tadi pendapat Khairul, dia tak suka dengan kereta ni. Saya suka dengan kereta ni. Jadi tujuan kami buat video di Horsepower TV ni sebenarnya adalah lebih kepada nak tunjukkan dekat korang kelebihan dan juga kekurangan sesebuah jentera. Jadi kami tak cerita baik aja semua. Kami tak cerita buruk aja semua. So macam korang dah nampak tadi, conclusion dia memang nampak benda lah tadi pun memang dah. Apa tu boleh tukar, itu benda kecil tu kan. Apa ni Volkswagen macam ni? Aduh. Jangan dengar, dia memang tak minat Volkswagen. Siapa minat Volkswagen, kita geng. Aduh. Okay, jadi ni dia. Memanglah kalau beli baru memang mahal. Tapi kalau korang beli yang terpakai, saya rasa dah tak mahal dah kereta ni. Dah mampu milik dah. Jadi setakat tu saja video kami pada kali ini. Khairul tak dapat nak keluar kat sini berdua sebab kita tak ada kaki untuk kita, tak ada orang nak pegang apa gimbal ni. Jadi saya rasa setakat tu saja video pada kali ini. Jangan lupa like, komen dan juga share video ni pada kawan-kawan korang, kawan baik korang. Lepas tu jangan lupa juga untuk subscribe channel ni dan nanti komen murni-murni. Komen apa tangan masuk pun tak apa bang. Komen yang murni-murni. Jadilah penonton yang bersopan santun, pengomen yang bersopan santun. Sehingga itu saya rasa setakat itu saja video kami pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi pada episod-episod yang akan datang. Itu sudah mesti. Dekat mana Ron? Dekat Horsepower TV. Kita bagi Khairul masuk juga. Ciao.